inisiatif kecekapan tenaga di sektor industri komersial, kediaman dan pengangkutan. Keempat, menambah baik tadbir urus bagi menyokong peralihan kepada prinsip pasaran serta mewujudkan mekanisme penyaluran bantuan sosial kepada golongan berpendapatan rendah. Dan kelima, memastikan dasar baru tenaga dilaksana berdasarkan pendekatan bersepadu dalam tempoh yang ditetapkan supaya matlamat jaminan bekalan tenaga akan dapat dicapai. Seterusnya, pembangunan ekonomi wilayah akan memberi tumpuan kepada sebilangan kluster perbandaran berdensiti yang berteraskan industri bernilai tinggi untuk menarik pelaburan dan tenaga kerja mahir. Langkah ini bertujuan menjadikan beberapa bandaraya di Malaysia sebagai destinasi tarikan baru kepada pelabur dalam industri berteknologi tinggi serta tenaga kerja berbakat dan berpengetahuan. Pendekatan pembangunan berasaskan kluster dalam koridor akan memanfaatkan potensi dan sumber yang ada bagi menjadi pemangkin pada pertumbuhan koridor berkenaan. Pembangunan kluster akan ditumpukan kepada sektor-sektor terpilih dengan mengenal pasti aktiviti dan pelabur utama termasuk GLC dan syarikat swasta untuk menerajui kemajuannya dalam pembangunan koridor berkenaan. Kemudian pembangunan kelompok-kelompok ini di seluruh bandar di Malaysia dijangka akan diintegrasikan supaya kawasan-kawasan pinggir bandar dan luar bandar yang mengelilingi bandar-bandar tersebut ini akan mendapat manfaat secara langsung. Aspek seterusnya, enterprise kecil dan sederhana atau SME memainkan peranan penting dalam menerajui pertumbuhan ekonomi negara. Kerajaan akan terus menyokong pembangunan SME termasuk syarikat-syarikat kecil yang masih di peringkat awal untuk berkembang sehingga ke tahap global. Di samping itu, kita juga perlu menggalakkan SME asing untuk bekerjasama dengan SME tempatan supaya sama-sama mendapat manfaat daripada peralihan teknologi dan membuka pasaran yang lebih luas khususnya dalam sektor teknologi moden. Untuk memastikan SME mendapat akses yang mudah kepada kemudahan pembiayaan, kerajaan telah menyediakan skim jaminan modal kerja berjumlah 7 bilion ringgit dan skim jaminan penstrukturan semula industri berjumlah 3 bilion ringgit. Hal ini telah saya umumkan di bawah pakej rancangan ekonomi kedua. Keseluruhan 7 bilion ringgit di bawah skim jaminan modal kerja telah pun diluluskan. Memandangkan sambutan kepada skim jaminan modal kerja amat menggalakkan, kerajaan akan menambah 3 bilion ringgit lagi, menjadikan jumlah semuanya kepada 10 bilion ringgit. Di sudut ini, kerajaan sedar bahawa terdapat SME tempatan yang telah berjaya menembusi pasaran antarabangsa tetapi menghadapi masalah untuk bertapak di pasaran domestik. Terdapat juga SME telah memperolehi pengiktirafan tempatan atau anugerah antarabangsa dari segi kualiti dan inovasi. Sehubungan itu, SME tersebut akan dipertimbangkan akses green lane atau keutamaan dalam proses bidaan perolehan kerajaan maupun syarikat berkaitan kerajaan. Di samping itu, kerajaan juga memandang serius terhadap kesediaan kemudahan kredit supaya para usahawan dapat lebih giat lagi menceburi bidang SME. Sehubungan dengan ini, kerajaan sedang mengkaji untuk mempertingkatkan lagi sumber kewangan SME dan agrobank supaya ia dapat memberikan perkhidmatan yang lebih efektif kepada para usahawan SME kelaknya nanti. Selain itu, SME Corp pula akan diberi peruntukan yang secukupnya bagi memastikan SME yang berpotensi untuk berjaya dapat dibantu dengan sewajarnya. Tuan Yang Dipertua, teras strategik ketiga, pembangunan sosioekonomi secara inklusif. Sesungguhnya, keterangkuman atau inclusiveness
merupakan prasyarat bagi memastikan setiap rakyat dapat menikmati kemakmuran hasil pembangunan negara. Pendekatan ini akan menjamin keadilan sosial pada golongan yang benar-benar memerlukan bantuan dan tidak akan ada sesiapa pun yang berasa terpinggir. Kerajaan akan terus mengambil langkah-langkah yang perlu bagi memastikan masa depan yang lebih baik untuk semua rakyat Malaysia. Prinsip progresif dan pragmatisme akan memandu dasar-dasar negara demi kepentingan rakyat. Namun, kita akan tetap akur pada peruntukan perlembagaan persekutuan yang akan sentiasa dijunjung dan dihormati. Agenda pembangunan Bumiputera pula akan terus diberi penekanan selaras dengan konsep pertumbuhan dengan pengagihan. Memandangkan persekitaran ekonomi global dan domestik yang lebih mencabar, tibalah masanya untuk kita melaksanakan transformasi dalam agenda pembangunan Bumiputera bagi mewujudkan penyertaan syarikat Bumiputera yang berdaya saing dan berdaya maju. Pendekatan baru ini akan berasas pada 4 prinsip utama, iaitu mesra pasaran berdasarkan keperluan merit dan ketelusan. Artinya, keutamaan akan diberikan pada aspek meningkatkan keupayaan syarikat Bumiputera. Dalam hal ini, tumpuan akan diberikan pada usaha meningkatkan nilai ditambah dan membina ke atas kejayaan yang telah dicapai sebelum ini. Syarikat Bumiputera berpotensi yang telah membuktikan kebolehan serta kewibawaan mereka akan disokong untuk maju ke tahap yang lebih tinggi selaras dengan hasrat kerajaan supaya syarikat-syarikat ini dapat merealisasikan kemampuan mereka secara optimum. Jika diimbau, matlamat penstrukturan penyertaan syarikat Bumiputera pada awal tahun 1970-an telah memberi tumpuan pada hak milik equity. Pengukuran penyertaan Bumiputera kini akan diperluaskan pada aset kewangan dan bukan kewangan seperti hartanah dan premis perniagaan, termasuk juga guna tenaga profesional. Kaedah yang lebih holistik dan komprehensif ini memberi penekanan bukan sahaja pada aspek pemilikan kekayaan, tetapi juga aspek peningkatan pendapatan selaras dengan hasrat kerajaan untuk mencapai tahap negara berpendapatan tinggi. Pada masa yang sama, sasaran untuk mencapai sekurang-kurangnya 30% pemilikan ekuiti korporat Bumiputera dan ekonomi di peringkat makro masih kekal. Sehubungan itu, untuk memperkasakan agenda pembangunan Bumiputera, 5 inisiatif strategik telah dikenal pasti untuk dilaksanakan seperti berikut. Pertama, meningkatkan pemilikan ekuiti Bumiputera melalui penginstitusian. Dalam hal ini, program ekuiti swasta dalam syarikat pelaburan berkaitan kerajaan seperti PNB, LTAT dan tabung haji akan diperbaharui dan diperkokoh bagi mengembeling pelbagai dana dalam usaha memperluas pemilikan dan kawalan ekuiti Bumiputera. Dalam konteks ini, kerajaan telah menubuhkan Equinas sebagai institusi pelaburan ekuiti swasta Bumiputera. Fungsi Equinas adalah mirip pada pemodalan nasional berhad, dengan penekanan khusus untuk melabur ke dalam syarikat sederhana besar yang berpotensi tinggi agar dapat disokong sehingga menjadi jaguh serta peneraju utama dalam sektor masing-masing. Equinas membawa pendekatan baru yang lebih mesra pasaran dan berdasarkan merit. Sehubungan itu, kerajaan akan menyokong usahawan Bumiputera berwibawa dan golongan profesional Bumiputera berkeupayaan untuk mengembangkan syarikat masing-masing ke tahap yang lebih tinggi, bukan sahaja di peringkat domestik, tapi juga di arena serantau dan peringkat antarabangsa. Kedua, mempertingkatkan pemilikan hartanah Bumiputera. Dalam konteks ini, pelaburan hartanah berhad akan menubuhkan tabung pelaburan amanah hartanah untuk mengurangkan kekangan kepada Bumiputera untuk melabur dalam sektor hartanah komersial dan industri serta mendapat faedah daripada peningkatan nilai hartanah tersebut. Selain itu, Kampung Baru merupakan aset Bumiputera yang berharga di tengah-tengah pusat bandaraya Kuala Lumpur. Kampung Baru perlu dibangunkan semula supaya pemilik tanah dapat merealisasikan nilai sebenar hartanah mereka
tanpa menjejaskan kedudukan orang-orang Melayu sebagai pemegang asal tanah-tanah di kawasan